Test mic. Okay. Yes. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam rancangan podcast bersama UTM Holding Education. So hari ini kita akan bersembang sedikit sebanyak berkenaan dengan isu-isu semasa lah. Kalau kita tahu baru-baru ni baru saja keluar satu result SPM 2024. So hari ini kita akan berbicara tentang SPM. Okey. Daripada lepas habis SPM, apa sebenarnya kita nak buat. So hari ini kita ada tetamu jemputan, seorang pelajar UTM, rakan baik saya sendiri. Nama saya Ahmad Ashraf bin Ainuddin. Ya, saya merupakan pelajar tahun 2 degree direct entry dan sekarang ni berumur hampir 21 tahun. Hampir 21 tahun, tahun ini 21. Dan saya fakulti FTMK lah. Okey. So sebelum kita terus ke kita punya topik, mungkin Acap boleh cerita. Ya, boleh. Mungkin Acap boleh cerita sikit lah kot. Siapa sebenarnya Acap ni? Acap ni datang daripada mana? Okey. Sedikit fast fact lah berkenaan dengan saya. Pertama sekali, macam saya kata, nama saya Ahmad Ashraf bin Ainuddin, boleh panggil Acap, in short. And then saya merupakan orang Melaka, anak jati Kampung Kesang Tua Jasin. Okey. Dekat je belakang ni, orang Jasin. Dekat orang Melaka. Dan saya merupakan pelajar FTMK. Seperti saya katakan lagi, saya pelajar FTMK tahun 2 direct entry. Agak terkejut jugalah tiba-tiba direct entry. Dan begitulah, saya telah berada di UTM almost 3 tahun sekarang. Oh, so maksudnya kalau kata direct entry tu sebelum ni diploma dekat UTM lah? Ya, betul, diploma UTM. Dan kemudiannya kita di offer untuk masuk degree, tapi kita ada sedikit credit exemption yang membolehkan kita untuk skip ke tahun yang sepatutnya lah. Okey. Macam biasa, saya Haikal. So hari ni tetamu jemputan kita adalah student UTM sendiri. Dan pelajar direct entry. Sebelum ni habis dia diploma, terus masuk degree lah. Ya, betul. Dan sebelum masuk diploma, belajar di mana? Sebelum diploma, memang of course lah kita daripada pelajar lepasan SPM lah. Sebelum diploma saya tak ada apa sangat saya buat, which is most of it, yang the most important part adalah after diploma saya fokus on pensijilan. Kita ambil CSG online from universiti luar. Platform yang quite famous, from Khan Academy, from Udemy. So benda-benda tu yang saya fokuskan lah pada pensijilan before masuk diploma. Faham. Okay, macam kalau kita tahu sekarang ni kita nak sembang pasal isu semasa SPM lah. Betul. Kan? So kita tengok ramai sebenarnya lepasan SPM yang quite berjaya, dan ada juga yang kurang berjaya lah. Kita tak cakap dia gagal, tapi dia kurang berjaya. Mungkin saudara Acap boleh explain sikit, selepas daripada SPM dapat result tu, apa perasaan menjadi seorang graduan SPM dan ada peluang yang banyak untuk pilih universiti. Apa yang Acap tentukan dalam hidup untuk belajar ke mana, kan? Selepas SPM nak buat apa sebenarnya? Macam mana Acap tentukan tu? Okay, based on pengalaman saya from sekolah SMK, it's not from SPP dan sebagainya. So bila kita di sekolah SMK ni, dia ada satu persepsi yang di mana sekolah SMK ni merupakan pelajar-pelajar yang kurang pandai lah. Tapi sebenarnya dekat situ kita dapat satu persepsi tu pada saya salah. Dan disebabkan saya daripada SMK, kita dapat tengok kawan-kawan saya dapat memilih path yang berbeza-beza. Ada kalangan kita betul-betul berjaya, dapat masuk ke asasi, dapat masuk ke matrix. Ada kawan-kawan kita yang masuk diploma. Ada kawan-kawan kita yang masuk ke politeknik. Ada kawan kita juga yang masuk ke college community dan sebagainya. Kira banyaklah peluang. Ya, banyak peluang untuk sama belajar dan sebagainya. So pada saya, apabila kita meletakkan satu titik tanda kejayaan waktu SPM tu hanyalah pada 9A, hanya pada saya salah lah. So sebenarnya apabila seorang pelajar itu nak sambung belajar, itu pada saya satu definisi kejayaan yang sebetulnya sewaktu SPM. Faham. So selepas daripada SPM tu kan ada kena mohon UPU semua. Ya, betul. So Acap tahu sedikit berkenaan dengan universiti ni daripada mana? Okey. Dan yang dapat saya tahu, Acap lepasan diploma UTM lah kan? Ya, betul. Macam mana UTM tu menjadi pilihan
untuk belajar? Okey, pertama sekali saya tahu berkenaan UTM ialah bekas saya adalah anak jati Melaka. So memang saya quite well informed lah berkenaan dengan UTM. Dan daripada kawan-kawan dan sebagainya, sebenarnya saya waktu SPM memang ramai kawan-kawan saya juga mohon pada UTM. Mohon UTM, cuma pilihan yang keberapa tu kita tak tahulah. Macam saya meletak pilihan yang pertama. Sebab apa, on that time saya rasa macam kurang yakin lah. Sebab dengan result saya tak berapa yakin sama ada saya dapat masuk ke universiti-universiti yang lebih elite. Tapi saya rasa waktu tu itulah persepsi saya. Jadi apabila itu saya mohon UTM. Saya mohon UTM sebab saya punya mata merit mencukupi lah untuk masuk UTM. Jadi saya mohon UTM. Tapi ada sekali tu saya masuk ke saya datang ke satu event di mana ada promotion untuk UTM. Dekat situ saya lebih mengenali UTM lah sebenarnya. Bukannya masuk UTM ni menjadi satu perkara yang kita rasa sepatutnya malu dan sebagainya. Tapi adalah kita punya fokus tu ke mana. Sebab daripada saya daripada form 1 memang saya berminat daripada sains komputer. Bidang sains komputer. STEM lah. Ya betul, bidang STEM. Dan saya memang lepas SPM tu saya kaji selidik sikit berkenaan UTM. So kita dapat tahu kita ada fakulti FTMK yang khususannya pada komputer, dan kita pula ada diploma sains komputer. Jadi saya agak tertarik lah berminat untuk masuk UTM. Faham? Itulah. So kira waktu diploma memang habiskan masa dekat UTM lah. Betul. Dan lepasan FTMK, fakulti? Betul, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Acap, tadi mungkin ada experience sikit berkenaan dengan latar belakang kan? Mungkin Acap boleh cerita sikit waktu dekat diploma UTM ni, Acap di fakulti apa? Kalau tadi ada sebut FTMK, ya, betul. Tapi mungkin pendengar saya tak tahulah FTMK tu apa sebenarnya. Boleh cerita sikit tak? Okey, boleh. Sedikit sebanyak berkenaan dengan FTMK, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Itu nama penuh lah. So atau lebih dikenali sebagai ICT, Faculty of Information and Communication Technology. Okay, so itulah nama fakulti kita lah. So sedikit banyak berkenaan fakulti kita ada beberapa course. Yang pertama sekali untuk diploma, kita hanya ada satu pengkhususan, which is Diploma in Computer Science. And then untuk degree kita ada, I'm not sure the total, tapi saya ingat kita ada untuk khusus gaming, kita ada khusus multimedia, cyber security, AI. Banyaklah sebenarnya. Betul, banyaklah sebenarnya. Kita ada software engineering punya course, which is consist of database and software development. Itulah ada total. So apa yang dibelajar waktu diploma tu ada related tak dengan degree ni? Betul, sangat relatable. So untuk macam course saya, boleh kata 50% of the subject yang kita ambil dalam diploma akan diambil sewaktu degree software development tu. That's why saya diberi peluang untuk dapatkan credit exemption total of 56 credit lah. So tapi dia bergantung kepada course. Let's say kalau macam you take media, dia tak majority of the course kat diploma tak ada media lah. Tapi kita dah ambil beberapa subjek yang related to media and gaming. So still ada credit exemption tu at least satu semester. Yang saya difahamkan memang aspirasi dekan kita adalah untuk mendapatkan 50% credit exemption. So maksudnya apabila pelajar kita berada di diploma UTM dan sambung di degree UTM FTMK, kita akan dapat 50% credit exemption. Akan cut short lah kita punya degree tu. Okay, kita back to kita punya main topik. Berkenaan dengan SPM. Mungkin Acap mungkin boleh cerita sikit. Okay, kalau saya boleh cerita zaman saya dulu, kenapa saya decide untuk sambung belajar. Saya lepasan SPM, saya pergi ke STP. Dan kenapa saya pergi ke STP tu, sebab saya sebenarnya orang yang tak dapat pun diploma. Dan saya dah mohon UPU macam-macam, tapi tak ada rezeki. Kalau ada rezeki pun itu adalah pilihan orang kata rayuan. Rayuan yang mana saya tak nak pun kos tu. So saya decide untuk pergi ke STP lah. And so mungkin Acap boleh cerita sikit kenapa selepas daripada SPM tu decide untuk sambung belajar diploma pula tu. Apa yang Acap nampak dalam laluan perjalanan ke arah. So actually sebenarnya dia ada satu perkara yang menarik lah berkenaan dengan kenapa saya choose diploma. First kali kita cerita berkenaan dengan SPM, sedikit fun fact adalah batch saya tahun 2004 merupakan adalah batch pertama ke SSM. So kita boleh dikatakan batch Tekus Makmal lah. So boleh kata pada tahun tu memang majority of the student, if I'm not wrong, from the start adalah almost 72,000 lepas saya SPM tak nak sambung belajar. Because of kita tengok lah betapa susahnya waktu SPM dulu. And then bukan setakat daripada pelajar, tapi daripada cikgu sendiri pun agak susah untuk mengajar. Dan pada waktu tu pada asalnya saya personally saya tak nak sambung belajar sebenarnya. So sedikit fact adalah waktu tu adalah saya minta untuk parents saya, sekiranya result SPM saya tak berapa bagus,
bagus, saya minta diorang hantar saya pergi ke Europe. Okay. One way trip lah basically. Tapi because of the cost, kita tak considerable tu. Tapi okay, balik pada option yang ada, kita ada Asasi, kita ada STPM, kita ada Matrix, which is equivalent to Asasi lah. And then kita ada diploma. So saya pada waktu zaman sekolah tu, saya bukanlah seorang pelajar yang begitu cemerlang lah, kau-kau sangat kan. Saya choose diploma because of I choose a life yang saya nak lebih, orang kata apa namanya, tenang, lebih santai, tapi at the same time I can do something about it lah, kan? Sebab pada saya Matrix yang Asasi memang fast track, cumanya ceritanya dia kena within a year tu you need to perform well lah, especially Asasi. Kira macam apa yang kita belajar waktu diploma tu disumbat dalam 1 tahun. Ya, betul. Within a year tu you need to perform untuk boleh admit ke universiti. Tapi saya choose untuk diploma. At first saya tak expect begitu laju sebenarnya diploma ni. Tapi sedikit fact untuk pendengar-pendengar di luar sana. Kawan saya, kita compare lah, macam kawan saya merupakan pelajar Asasi UM yang masuk ke UTM, which is degree di UTM ni adalah 3 tahun setengah lah untuk fakulti FTMK sahaja. Dan saya merupakan pelajar diploma 2 tahun setengah, and then dia 1 tahun Asasi dan masuk degree, dan saya 2 tahun setengah dah masuk degree. Currently saya merupakan tahun yang sama dengan dia. So bila you masuk diploma UTM, especially FTMK, dan especially course saya ataupun ada satu lagi course tu, database, you dapat cut 50%, dan you akan berada di tempat yang sama dengan pelajar-pelajar Asasi dan Matrix sebenarnya. So maksudnya dekat sini siapa yang datang daripada diploma UTM tu, dia pergi ke degree UTM, dia ada privilege lah. Ya, betul. Privilege dia adalah untuk potong kredit. Betul. Tapi depends on the course yang you ambil, dan depends on your performance time diploma lah. If you are very good kat time diploma, boleh kata majority all the subject you boleh transfer ke degree lah. Depending on that tu apa namanya requirement, then you boleh cut banyak. Okey, faham. Okey, kita akan berehat lagi, dan selepas ni kita akan tanya lagi satu soalan terakhir sebelum kita tamatkan episod kita kali ni. Okey, kembali lagi dalam YouTube Holiday Education Podcast. So kita dalam segmen terakhir, yang mana soalan yang saya akan tanyakan ni mungkin lebih kepada nasihat lah, ataupun sedikit kata-kata kepada pendengar-pendengar kita kat luar sana. Yang kalau Acap boleh tahu, pendengar kita ni datang daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang baru habis SPM, dan ada yang baru nak sambung belajar dan sebagainya. Mungkin sedikit nasihat yang boleh diberikan oleh Acap berkenaan dengan lepasan-lepasan SPM ni. Selepas SPM sebenarnya apa yang nak dikejar? Apa nak dicapai? Kerja dulu ke? Belajar dulu ke? Macam mana? Sebab kita datang daripada background SPM dan kita sambung belajar. Dan orang kat luar sana kita tak tahu lagi apa background dia. Dan apakah nasihat yang boleh diberikan? Okey, sedikit nasihat saya lah kepada semua lepasan-lepasan SPM di luar sana. Tidak mengira umur dan usia. So pertama sekali adalah pada saya, jangan berhenti belajar. Belajar ni dia tidak semestinya di universiti, tidak semestinya di politeknik, tidak semestinya di kolej komuniti, tapi teruskan belajar. Sebab saya personally, bila saya tengok rakan-rakan saya punya pengalaman, saya tengok ada rakan-rakan saya yang kerja terlebih dahulu, dan ada yang sekarang ni yang dah bekerja dan sama belajar ke peringkat diploma. Tidak kira lah waktu tu pun umur kita berapa, kita jangan compare kita punya kebolehan dengan orang yang lain. So mana-mana pelajar-pelajar yang ada peluang untuk sama belajar, pergilah. Tidak mengira lah apa, kadang-kadang UPU ni dia agak random dia punya course yang kita dapat kan. Tapi satu pesan yang penting dah pertama sekali adalah saya rasa bila mohon UPU tu, mohonlah dengan bijak. Jangan letak just untuk mengisi tempat kosong. Mohonlah mengikut cita rasa, apa yang kita nak, apa yang kita boleh, itu kita bergantung pada kita apa yang kita nak. Then jangan compare diri kita dengan orang lain lah. Mungkin jalan kita lebih panjang, mungkin ada kawan kita jalan dia lebih pendek. Tapi nasihat saya itu satu, jangan berhenti belajar. Sebab ada je kawan-kawan kita yang dah umur dah 30 lebih, ada yang umur 40 lebih, sanggup balik ambil sama belajar. Sebab pada saya education is important lah. Tidak mengira lah umur berapa sekalipun, pentinglah education tu sebenarnya. Jadi pada saya, peluang, bila ada peluang, pergilah, grab lah peluang tu sebaik mungkin. Kita cuba cari option, apa namanya, sekiranya ada nak sambung belajar tu ada masalah kewangan, kita ada beasiswa, kita ada pinjaman dan sebagainya. Macam mana sekalipun kita cuba untuk sambung belajar. Okey.
So itulah sedikit penerangan apa yang nak dibuat sebenarnya selepas SPM. Acap pun dah cerita berkenaan dengan latar belakang dia belajar dekat mana dan sebagainya. Dan kita ada selit sikit satu nasihat kepada semua pendengar kita, yang mana jangan pernah berhenti belajar lah. And sebenarnya banyak peluang ataupun cara untuk kita sama belajar. And tak semestinya kita mohon melalui review, tak semestinya kita mohon melalui direct entry ataupun macam mana cara sekali lah. Ada je cara open access ataupun laluan terbuka yang sentiasa disediakan. So terima kasih kepada Acap kerana menjadi tetamu kita pada hari ini. Dan banyak sebenarnya output yang kita terima, lagi-lagi berkenaan dengan lepasan SPM yang kita boleh share, kita boleh kongsi kepada semua, lagi-lagi pendengar-pendengar kita ni yang beza-beza latar belakangnya. So itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada semua pendengar kerana meluangkan masa. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum.